Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak menjawab ceramah yang dibuat oleh Tan Sri Anwar Musa. Yang pada saya, Tan Sri Anwar Musa cuba memutar belit sejarah, yang mana Tan Sri Anwar Musa cuba bermain dengan sentimen isu perkauman dan juga agama. Jadi, jom kita tonton video Tan Sri Anwar Musa dalam ceramahnya. Ini dia. Singapura masuk Malaysia tahun 63. 2 tahun kemudian masuk pilihan raya atas nama PAP. Selepas kali pilihan raya saja, walaupun Devan Nair menang di Bangsa, Chen Mahin menang di Seremban, Tengku Abdul Rahman segera membawa usul tendang Singapura keluar. Kenapa? Karena dalam siri-siri kempen telah disaksikan pembawaan DAP akan merosakkan negara Malaysia dan asas-asas yang kita bina sekian lama. Tengku Abdul Rahman sanggup umpama hilang ibu kaki agar jangan peha yang kena potong kemudian. Sanggup hilang satu Singapura yang strategik kerana memandangkan bahayanya ideologi yang dibawa oleh PAP pada ketika itu. Tapi secekap-cekap Tengku Abdul Rahman, Lee Kuan Yew lebih cekap. Bila Singapura ditendang keluar, PAP menggunakan Lim Kee Siang, masih muda ketika itu, setiausaha kerja PAP, Devan Nair, Chen Mahin daftarkan parti DAP. Mulai tahun 65-66 DAP didaftarkan. 3 tahun saja DAP, pilihan raya pertama tahun 69, dah berlaku pertumpahan darah di Malaysia di bawah peristiwa 13 Mei. Saya tak kata siapa, sebab siapa itu isu lain. Tapi yang jelas DAP ada peranan di situ. Baca laporan-laporan yang disimpan di PDRM dan sebagainya. Baca teks ucapan-ucapan. Hatta sewaktu meletus 13 Mei malam 13 hari bulan Mei itu, Lim Kee Siang tengah berpidato di Kota Kinabalu, masih lagi dengan pidato menghasut yang menyebabkan menimbulkan kemarahan orang Melayu pada ketika itu. Melalui ceramah yang dibuat oleh Tan Sri Anwar Musa berkenaan dengan isu Singapura ini, pada saya ini adalah satu sentimen perkauman dan juga agama cuba dimainkan, serta pada saya ini adalah satu propaganda yang membohongi dalam sejarah negara kita ini terbentuk yang bernama Malaysia ini. Apabila Tan Sri Anwar Musa mengatakan bahawa Singapura masuk ke Malaysia, itu satu fakta yang salah, ya, iaitu Singapura tidak masuk ke dalam Malaysia. Ya. Awalnya untuk menubuhkan Malaysia ini, dia meminta kita bergabung, iaitu negara Sabah, negara Sarawak, Singapura, yang mana kita juga menjemput Brunei. Okey? Daripada isu itu, apabila kita menggabungkan 4 wilayah ini tadi, termasuk dengan semenanjung Malaysia, iaitu Melaya waktu itu, maka kita namakan dia sebagai Malaysia. Jadi Singapura bukan masuk Malaysia. Memang kita buat satu gabungan, cuba untuk menggabungkan semua. Okey, apabila benda ini dah tergabung, awalnya kita menjemput Sultan Brunei, ada di situ masalah lainlah melibatkan isu raja. Jadi Brunei tidak mau bergabung. Jadi Brunei tetap independen sendiri. Sabah dan Sarawak nak bergabung atas perjanjian yang kita lihat yang diteliti oleh kerajaan Sarawak waktu itu, wilayah Sabah dan Sarawak ni, atas juga faktor-faktor lain, maka hendak bergabung. Begitu juga dengan Singapura. Maka jangan main isu ini. Tan Sri Anwar Musa pada saya sangat berbohong dalam isu ini. Saya rasa mungkin saya tidak lebih arif dalam isu nak menjawab ataupun nak mencerita tentang bagaimana tergabungnya Malaysia ini. Saya rasa ramai ahli-ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak, senior-senior yang begitu hebat. Begitu juga pemimpin-pemimpin di Sabah dan Sarawak ataupun pemimpin Singapura sendiri, orang-orang lamanya tahu bagaimana sejarah MA63 ini untuk pembentukan Malaysia ini. Maka untuk isu nak menendang Singapura keluar ini, boleh saja kalau Perdana Menteri waktu itu ataupun pemimpin waktu itu, iaitu Tunku Abdul Rahman, hendak keluar ke Singapura. Tidak ada masalah. Dan akhirnya kita tengok Singapura dah keluar.
yang mana diterajui oleh Perdana Menterinya waktu itu, iaitu Lee Kuan Yew, maka itu terserah. Sekarang ini keluar daripada negara Malaysia itu untuk Singapura bukan masalah besar pada cerita ini. Tetapi untuk dia nak menceritakan bahawa seolah-olah Singapura ini milik kepada Semenanjung Malaysia itu adalah pada saya salah. Tetapi kalau kita bermain dengan sejarah lama dulu, konon-kononnya itu adalah kepulauan Tanah Melayu, seperti mana cerita yang terjadinya kepada antara Pulau Pinang dan juga Kedah, ataupun kita nak cerita tentang Sarawak yang mana itu kepunyaan Sultan Brunei, ataupun Sabah yang melibatkan Sultan Sulu. Kalau kita bermain dengan itu tidak ada habisnya. Maka kita jangan lihat itu. Yang kita lihat adalah itu adalah jajahan British. Jadi itu sebabnya Singapura ini jangan kita sekarang dimainkan oleh orang-orang politik, dimomokkan seolah-olah itu adalah mutlak kepulauan yang miliknya orang Melayu. Dulunya ya, zaman dahulunya ya. Tetapi kenapa mereka takut? Orang politik takut dengan Lee Kuan Yew sebenarnya kerana dulu Singapura itu umpama Kuala Lumpur kita yang ada hari ini. Berpusat semua benda di Singapura, dan Singapura 60 tahun, 70 tahun yang dulu zaman-zaman P. Ramlee, Singapura dah maju dahulu. Pemikiran-pemikiran orang di sana, mereka dah sekolahnya lebih tinggi daripada kita, kebijakan mereka dah lebih daripada kita, menjadi ketakutan orang politik waktu itu. Jadi keputusan Tunku Abdul Rahman keluar ke Singapura supaya politik mereka terus bergerak. Ini sebenarnya, ini fakta yang kita boleh lihat sebagai anak muda hari ini. Jadi orang-orang politik seperti Tan Sri Anwar Musa ni jangan kamu buta belit lah. Kami ni bukan bodoh. Saya bukan bodoh dalam isu ini. Saya anak Sabah Sarawak. Kalau Tan Sri Anwar Musa cakap macam ni, dia cuma nak menaikkan sentimen orang Melayu Islam supaya membenci kerajaan yang ada hari ini. Pada saya, polis, Menteri KDN boleh siasat ni Tan Sri Anwar Musa bermain dengan isu MA63 yang mana dia sendiri sembang macam kari je. Jangan cerita ya, isu kita hilang Singapura ya. Singapura kalau dia nak keluar boleh, nak masuk boleh. Dia ada hak sendiri. Dia mengikut perjanjian MA63. Itu jelas. Isu parti ya, yang mana ini juga satu pertuduhan yang tidak ada asasnya. Walaupun kamu nak cerita, kalau benda tak ada asas, andaian saja, seperti Tan Sri Anwar Musa, yang mana dia kata PAP guna Lim Kit Siang, yang mana waktu itu masih muda, untuk daftar DAP pada tahun 1996. Saya nak beritahu, dia melibatkan peristiwa 13 Mei. Ya. Ini sekali rangkum saya nak jawab. Ya. Kita tahu apabila dia sendiri mengakui bahawa Lim Kit Siang buat ceramah di Sabah, 13 Mei berlaku, Lim Kit Siang pula yang dipersalahkan, DAP pula dipersalahkan. Ini sebenarnya waktu itu politik. Inilah sentimen yang dimainkan waktu itu. Hari ini kalau kita gunakan sentimen ini dah tak boleh. Kerana kita tahu bahawa media sosial hari ini begitu cepat, rakyat semua dah faham, maka apa pun penipuan orang politik, sebahagian daripada rakyat, tak kira kaum apa pun akan tolak. Maka zaman dulu mereka boleh mainkan kerana dulu kerajaan mempunyai media, yang mana media-media ini dikontrol oleh kerajaan. Saya rasa Tan Sri Anwar Musa jangan banyak putar belit tentang fakta. Okey. Jika dia nak mengatakan bahawa PAP menggunakan DAP, yang mana juga dia kata DAP ini seolah-olah untuk nak menghilangkan kuasa-kuasa orang Melayu dan sebagainya. Tan Sri Anwar Musa berbohong kepada orang Melayu, berbohong kepada orang beragama Islam, kerana daripada Tunku Abdul Rahman dahulu, daftarnya parti DAP ini tahun 1966, dan kita tahu bahawa mendaftar parti ini melalui ROS. ROS itu adalah badan kerajaan. Badan kerajaan bermaksud kamu sebagai orang yang berada dalam kerajaan waktu itu, bila-bila jam saja kamu boleh batalkan pertubuhan parti DAP ini. Kenapa hari ini DAP masih macam tu? Setelah 13 Mei yang diulaskan tadi, seolah-olah ada terlibatnya DAP. Kenapa kerajaan tak batal parti yang bernama DAP? Kenapa? Sedangkan Tan Sri Anwar Musa berpuluh tahun sendiri ada dalam kerajaan, tidak membatalkan parti ini. Kenapa hari ini baru dimainkan isu DAP?
mengancam keselamatan negara. Jelas Tan Sri Anwar Musa berbohong. Jadi hujah saya ni Tan Sri Anwar Musa perlu jawab. Jangan Tan Sri Anwar Musa suka membuat andaian, suka membuat propaganda, bermain dengan sentimen kaum dan agama. Jelas sekarang ini kita nampak Tan Sri Anwar Musa kalau hari ini tidak bersama dalam UMNO, dia bukannya seperti muka Tan Sri Anwar Musa hari ini. Tan Sri dia pun tak dapat. Hari ini dia membelakangi UMNO dia. Kalau saya ya seperti Tan Sri Anwar Musa, saya dibuang daripada parti UMNO ya. Saya dah duduk berpuluh tahun ya. Hari ini ya, saya duduk diam-diam pencen. Saya tidak perlu lagi nak menyalahkan parti saya berada dalam kerajaan mana ke yang penting. Saya dah berkhidmat dalam parti saya begitu lama. Kenapa Tan Sri Anwar Musa hari ini seolah-olah tidak sehaluan dengan presiden partinya yang sebelum ini apabila Barisan Nasional berkuasa, apabila UMNO berkuasa, Tan Sri Anwar Musa mengampu semua pemimpin dia. Untuk apa? Untuk Tan Sri Anwar Musa kaya sendiri. Tak payah cakaplah Tan Sri Anwar Musa. Rakyat semua tahu. Apa Tan Sri Anwar Musa tanpa duduk dalam politik UMNO dulu boleh kaya yang seperti hari ini? Dari mana kekayaan Tan Sri Anwar Musa ni? Dia berbunyi hari ini, dia takut dia kena korek. Orang Melayu susah di kampung. Saya nak beritahu dekat orang-orang Melayu ni. Tan Sri Anwar Musa nak pergi ke toilet pun kamu tahu orang. Dia pakai, kamu orang tahu dia pakai apa? Slipper LV. LV kamu tahu harga berapa? Cukup untuk orang kampung beli motor sebiji. Pakai pergi ke sawah. Pakai pergi berjalan dalam kampung. Tan Sri Anwar Musa hanya slipper saja. Itu slipper dia. Jadi jangan Tan Sri Anwar Musa nak ceritalah. Berpuluh tahun duduk dalam UMNO, dalam Barisan Nasional. Hari ini kamu nak cerita DAP. Jadi apa logiknya? Jadi saya tidak nak ulas panjang-panjang. Saya juga menjawab shortcut berkenaan dengan isu video Tan Sri Anwar Musa ni. Supaya jangan dia menipu. Parti yang ada dalam negara ini semua termaktub dengan perlembagaan yang dah pun mereka akur. Melibatkan raja-raja Melayu, melibatkan keistimewaan orang Melayu, melibatkan agama rasmi negara ini. Apa dia yang Tan Sri Anwar Musa nak katakan? Kalau DAP tak ikut lunas-lunas yang termaktub dalam ROS, batalkan. Apa masalahnya? Parti yang boleh dibatalkan hari ini kerana memain isu kaum dan agama tu parti PAS tu. Pun belum dibatalkan juga. Jadi tak payahlah. Benda-benda ni, isu penggabungan Malaysia ni, jangan Tan Sri Anwar Musa nak main. Jangan-jangan Tan Sri Anwar Musa ni hidup dengan duduk dalam kerajaan BN yang begitu lama dahulu, mendapat projek, duit yang datang daripada Sabah dan Sarawak, hasil minyak dan itulah yang Tan Sri Anwar Musa ikut sedut dalam hidup dia. Berdarah daging dalam badan dia. Ada Tan Sri Anwar Musa ambil tahu tentang Sabah dan Sarawak? Tak ada. Baru ni dia turun ke Sabah dan Sarawak. Apa yang dia buat pun kau tak tahu. Elek. Jadi saya tak nak ulas panjang-panjang. Itulah ulasan saya dengan Tan Sri Anwar Musa ni. Jangan berbelit fakta. Nanti saya panggil pakar-pakar yang hebat tentang MA63 ni. Panggil wakil Singapura. Panggil wakil Sabah dan Sarawak. Jawab dengan Tan Sri Anwar Musa ni. Tengok. Kelongkang tak dia. Jangan dia suka berbohong. Sekian, terima kasih.